usik bahagian record lah, jangan stop recording ah. Dekat awak ada naik recording tak? Awak jangan tekan dismiss ah. Ya, cikgu. Jangan tekan dismiss. Okey. Jangan tersilap tekan dismiss. Kalau nak raise hand ada muka orang ada ni. Nampak? Untuk raise hand, kalau nak buat thumbs up ke, nak bagi love ke, nak tepuk tangan, okey awak boleh buat kat situ. Okey, kalau nak chat boleh di ruangan chat lah. Okey. Okey. So inilah dia Meet dalam Teams. So rasa macam keliru lagi nak sebut Meet. Bila sebut Meet selalu ni kita refer kepada Google Meet kan. Jadi yang ni adalah Teams. Okey, cikgu pun baru kenal dengan Teams ni actually dan dah explore memang agak baguslah sebenarnya. Okey. Dan dalam latihan awak semalam, okey, assignment yang cikgu bagi, okey, ini adalah assignment yang keluar daripada dalam awak punya Teams kan, dalam awak punya Microsoft Teams tu. Awak cuma nampak awak punya sahaja, betul? Notebook. Dalam kelas notebook, awak hanya nampak awak punya sahaja. Betul tak? Dia duduk dalam bahagian, okay, cikgu akan buka yang ni menggunakan apps dalam laptop cikgu. Okay, actually sebenarnya cikgu nak siapa yang ada yang dah install Teams dan juga OneNote, okay. Actually awak boleh terus jawab dalam tu. Ni semalam siapa yang buat dekat bahagian collaboration ni? Awak sepatutnya buat dekat, cikgu tengok tengah malam semalam ada yang isi kat sini. Maksudnya awak tahu penggunaan collaboration space ni, yang ni yang cikgu nak guna nanti untuk awak buat group work. Okay, group assignment nanti. Siapa yang isi ni tolong bagi tahu Ustaz. Tulisan siapa ni? Yang mana, cikgu? Ni tulisan sekarang ni, ada nampak tak sekarang paparan cikgu? Tak nampak, cikgu. Tak nampak? Cikgu tak present lagi Oh, sorry, cikgu tak present lagi. Orang dekat Google Meet nampak dah. Nak mana present? Oh, lupa nak tekan button present. Okay. Yang terpilih. Okay, yang terpilih. Okay, so ni sekejap lagi minimah boleh jumpa balik tak ni? Sekejap kita jumpa balik. Okay. Ini adalah, okay, tadi cikgu ulang balik lah. Dalam awak punya Teams, okay, awak akan nampak benda ni lah. Awak akan nampak nama group, okay, ataupun nama Teams, Maths for Science 5, kemudian ada general. Dekat bahagian general ni awak boleh lah nak start conversation dan sebagainya. Nak bertanya khabar kat kawan ke, ataupun nak tanya kat kawan macam mana nak buat soalan nombor 1, macam mana nak buat selesaikan macam mana. So awak boleh respons, awak boleh attach file dalam bahagian chat tu. Okay. Kemudian untuk ni sebenarnya cikgu baru duk buat. Okay. Hari tu duk try buat. Lepas tu tak habis lagi. Okay. Dan dalam tu ada lagi atas ni awak tengok ada general. Lepas tu ada post. Ada file. File setakat ni yang class material cikgu tak masuk apa-apa lagi lah. Okay. Nanti from time to time insyaAllah cikgu akan try masukkan. Kemudian ini class notebook. Class notebook ni, okay, kalau paparan cikgu akan nampak, cikgu akan nampak yang ni lah. Cikgu akan nampak semua yang awak punya file. Macam Aisyah punya, okay, Alia, Disantiran semua ada di sini. Okay. Dan sepatutnya yang siapa yang boleh akses dengan Teams, cikgu nak awak terus jawab di sini sepatutnya. Macam cikgu tengok Aisyah jawab di sini kot. Saya tengok Aisyah. Dekat bahagian Aisyah ada homework. Okay, kelas note ni awak boleh buat isi je ikut suka awak. Okay, kalau awak rasa ada benda yang awak nak masukkan, awak masukkan. Okay, dan homework ni, yang ni Aisyah jawab kat dalam ni. Okay, Aisyah jawab dalam OneNote ni. Dalam memang bila dia isi, automatik cikgu pun boleh tengok. So semalam ada siapa tengah jawab, Alia tengah jawab, dia ada salah. So cikgu boleh terus respon dekat dia. Waktu tu cikgu kebetulan cikgu buka, cikgu boleh terus respon. Tak tahulah Alia perasan ke tak, cikgu ada send audio kat situ. Okay, dekat Alia. Okay, sekejap tunjuk yang Alia punya. Okay, tu cikgu dah mark dah dekat Alia. Kemudian dekat atas ni cikgu ada bagi kat sini. Alia dengar tak Alia? Alia ada tak sekarang? Alia ada tak?
Ada. Okey. So yang ni cikgu dah bagi voice respon dekat Alia. Okey. Ada yang waiting start nah. Awak tolong kalau kata kawan awak ada waiting, awak tolong accept nah. Boleh? Siapa-siapalah. Okey. Awak nampak nama kawan awak accept saja. Okey. So basically yang itulah yang cikgu sebenarnya dekat cikgu punya warna-warni tau bila cikgu buat dalam cikgu punya OneNote yang memang dalam laptop warna-warni. Okey, tulisan cikgu tu memang tak cantik lah kan. Okey, cikgu nak bagi nampak cantik, cikgu buatlah warna-warni. Tapi bila dalam Teams dia tak support yang warna-warni tu yang dia jadi merah tu dekat awak. Kan? Dalam Teams. Sekejap tengok dalam Teams. Dia tulisan warna-warni tu jadi warna merah, warna orange ke tu. Okey. So yang ni hari ni kita nak bincang yang assignment yang cikgu bagi ni lah. Okey, memang cikgu tak explain ke awak, cikgu tak ajar awak macam mana. Okey. Boleh nampak lagi? Yang dalam Teams boleh nampak? Boleh. Baik. Okey. So hari ni kita akan bincang directed graph and undirected graph. Memang cikgu tak ajar awak, cikgu nak awak explore. Okey, nak awak study sendiri. Bila awak cari yang ni cikgu apply ni apa dia flipped classroom. Flipped classroom means that awak belajar dulu dan kita masuk kelas dan kita bincang supaya kita boleh more understand. Okay, sebenarnya cara flipped classroom tu dia nak awak explore. So bila you gain your knowledge, okay, awak cuba explore, sebenarnya itu lebih memberi kesan lah kepada awak. Sebenarnya awak akan lebih faham bila awak cuba explore sendiri dan kita discuss pula dalam kelas. Okay, so kita akan tengok yang ini. So siapa yang nak volunteer untuk share dia punya answer? Ada tak? Ada yang volunteer? Ada? Okay, kalau ni kita akan tengoklah yang ini kita akan based on kita tengok dulu jawapan untuk Alia. Okay, which one is directed graph? Betulkah jawapan Alia? Alia tick dekat yang pertama. Betulkah jawapan Alia? Salah. Kenapa salah? Why? Directed graph kena ada arrow. Cuba cakap kuat sikit. Directed graph kena ada arrow. Directed graph kena ada arrow. Dia punya edge mesti ada arrow. Okay, dia kena ada direction. Maksudnya daripada vertex A, dia sama ada out or in masuk. Dia ada arrow dia untuk tunjukkan direction. Okay, itu directed graph. Yang Alia, yang ni salah nak Alia? Sepatutnya jawapan dia this one. Okay, yang dalam Google Meet okay? Boleh follow? Yang dalam Google Meet? Boleh. Trivikram boleh respon guna mic Trivikram sebab cikgu mungkin tak nampak apa yang awak tulis. Oh, guna laptop mic tak detect. Okay. Alright. Okay. So then this one directed graph mesti ada direction. Nama pun directed kan, direct. Okay, dia ada direction. Okay, kemudian give example in real life situation. Tadi cikgu ada nampak siapa? Syakirah ada buat jawapan. Okay, Syakirah memang bagus dia tunjuk dalam ni. Okay, Syakirah. Ada Syakirah? Syakirah? Ada tak Syakirah masuk Meet? Okay, give example in real life situation for directed graph. Okay, betul tak ni? Real life situation in directed graph, highway is one of the directed graph. Betul tak? Awak rasa boleh terima ke tak? Guys. Boleh dengar cikgu? Dalam Meet, Boleh cikgu. dalam Teams boleh. Highway ni boleh terima tak? Untuk directed graph. Tak pasti cikgu. Tak pasti? Yang lain? Boleh kot. Boleh kot. Kenapa ada kot? Boleh. Okey, kenapa siapa yang kata boleh? Sebab apa awak kata boleh? Boleh terima? Sebab kat highway pun ada arrow-arrow.
Kat highway pun ada arrow-arrow. Ya, yang lain? Okay, highway dengan road ni actually benda yang sama lah. Bila highway means that dia punya lalu lintas tu kan. Ada kat mana boleh bercampur. Kalau kata lane tu yang dia dah bahagi kan lane untuk yang nak pergi ke contoh yang ke utara, nak contoh nak ke selatan. Okay, dia ada dia punya road dia sendiri. Okay, dia ada jalan, dia ada path dia sendiri. And then satu lagi railway lines. Macam yang ada kita bincang dalam the first class hari tu. Okay, contohnya MRT, LRT, dia ada dia punya direction, dia punya route tu ada, dia punya route tu dah ada, dia punya map dia tu dah ada dah direction dia. Okay, nak ke Bukit Bintang ke, nak ke Masjid Jamek ke, kan dia ada dia punya direction dia. Okay, ada jawapan yang lain? Ada jawapan yang lain? Azna tak jawab dalam ni. Ha? Ya Regis? Regis dah hantar tak? Regis tak tulis dalam ni Tak. Tak. Okey, apa example untuk Regis yang buat? Saya pun dah lupa cikgu, kena Dah tengok dulu. lupa? Dah lupa? Okey, sekejap cikgu akan tengok jawapan Regis. Okey, sekejap Regis. Sekejap. Mana nama Regis? Okey, Regis. Okey, Regis buat dalam bentuk PDF. Ya, macam mana nak tulis dalam yang dalam tu cikgu? Yang OneNote. Awak guna phone ke awak guna Laptop. laptop? Guna laptop. Kalau kata sama ada awak boleh awak tekan ni Kalau awak guna web browser, awak akan dapat paparan yang lebih kurang samalah. Awak ambil dekat bahagian draw. Okey, dekat bahagian draw mungkin paparan awak lain lah bila guna web browser. Kalau guna apps yang memang OneNote memang dia keluar Ya, macam saya yang guna saya apps cikgu. guna apps. Okey, tekan dekat draw. Okey, tekan dekat draw then you can write lah apa jawapan awak. Okey, tulislah kat sini apa dia. Okey. Boleh, Regis? Okey. Right, so kita tengok jawapan Regis. Road maps, terbalik lah Regis punya ni. Okey, road maps dengan airline network. Okey, macam mana nak kecilkan dah, tak tahu dah. Okey, road map dengan airline network dan electrical circuits. Okey, boleh? Betul? Okey. Alright, so itu antara jawapan untuk example in real life situation. Awak kena cuba tengok dalam real life situation yang dia connect antara dua benda, tak semestinya building, tak semestinya tempat. Awak boleh buat apa-apa sahaja. Okay, for example, nak kata flow untuk buat pembayaran. Contohnya flow untuk beli barang dekat Tesco. Okay, flow dia macam mana? Okay, tu dia bila ada benda yang ada flow tu, itu adalah directed graph. Okay, dia connect satu sama lain menggunakan dia ada direction. Okay, and then define what is initial vertex and terminal vertex. Okay, apa dia initial vertex? Apa dia initial vertex? Aisyah, ada jawapan Aisyah? Aisyah bagi initial vertex, ini contoh jawapan Aisyah. Vertex U, kat sini Aisyah bagi vertex U of UV is called the initial vertex. Okay, saya faham maksud Aisyah ni. Vertex U, and then dia bagi H. Okay, H tu dia letak dalam pair punya dalam bracket. UV, okay, dia start dengan U. So U is the initial vertex. Okay, kemudian vertex X, okay, yang ni betul lah Aisyah. Vertex V in UV. Vertex V, okay, in UV is called the terminal vertex. Okay, betul. Ada jawapan lain? Diana ada tulis dalam ni tak Diana?
Jana? Saya buat dalam PDF. Buat dalam PDF. Okey, jap cikgu buka tengok. Yang Diana Macam punya. Aisyah je. Macam? Lebih kurang macam Aisyah. Lebih kurang macam Aisyah. Buat macam tu juga. Orang lain ada yang buat cara lain? Jawapan dia untuk initial vertex dengan terminal. Sarah? Sarah buat guna apa? Sarah Tan? Tak ada pun Sarah Tan? Ada? Oh ada. Okey. Kat atas tu dia tak ni. Okay, the starting point of 1 degree. Is it correct? Kat sini ada term yang salah Sarah? Sarah Tan? The starting point ni betul. Starting point. Is it 1 degree? Sepatutnya apa? Boleh tolong guys? Apa yang sepatutnya Sarah tulis kat sini? The starting point of? Degree vertex. Ages 1H. Okay, H. Okay. The starting point of 1H. Okay, starting point of 1H. Okay. Okay Sarah. Okay. Saya dah terpadam apa dah tadi? Silap padam dah tadi. Okay, starting point. Bila disebut initial vertex, okay, for example, saya conteng dekat Sarah punya. Okay, this one A, vertex A. Sekejap. Okay, this one vertex A and this one vertex B. Okay, dalam Google Meet boleh nampak? Dalam Google Meet boleh nampak? Yang cikgu tunjuk sekarang? Boleh, okay. So you have two vertex here. Vertex A and vertex B. Dan vertex A is connected, okay, with 1H. Dan dia ada direction. Okay, bila direction ni awak nampak, it means that A is the starting point. Okay, daripada A dia pergi ke B. Okay, so the starting point is for the H is known as the initial vertex. A is the initial vertex. Okay, kemudian untuk terminal vertex dalam example ni, terminal vertex is ending point of H. Okay, so means kat sini B is the terminal vertex. Okay, ini answer untuk this question lah. Okay, alamak. Okay, next kita akan tengok yang lain. Sekejap Atau ada siapa-siapa yang nak present answer boleh bagi tahu? Ada siapa-siapa nak present answer? Boleh cikgu tahu siapa yang tolong tanda dalam ni? Yang tanda yang dalam ni, yang dalam collaboration space. Tak ada siapa mengaku lagi ni. Tapi jawapan dia betul lah. Okay, this one. Okay, yang ni. Okay, vertex at the beginning of H. Yang ni betul. Saya tak pasti siapa yang isi ni. Okay, tulisan siapa? Kenal tak ni? Kenal tak tulisan siapa? Langsung tak kenal cikgu. Langsung tak kenal? Siapa yang tulis ni? Okay, vertex at the end of H. Okay, ni pun betul. Okay, and then this one. Okay, ini adalah example untuk apa ni, directed graph. Okay, dia ada arrow tu. Okay, dan setiap H tu dia ada nama dia. E1, E2, E3, E4, E5. Okay, semalam ada cikgu tengok siapa yang buat. Siapa ni? Azna. Azna yang tulis ni. Okay, baik. Okay, yang ni bahagian collaboration space. Kalau cikgu suruh buat, bawa buat tau sebab collaboration space ni kita nak buat dalam group work nanti. Okay, tu cikgu pelik macam mana boleh dah ada answer. Memang semalam cikgu ada isi-isi sikit. Okay, tak apa. Terima kasih Azna. Okay. Lain kali kalau cikgu bagi assignment, awak buka yang bahagian awak punya space lah. Okay, awak ada space awak sendiri. Nama awak. Lepas bawah nama awak tu ada homework. Awak tengok bahagian homework tu. Okay. Alright. So, this one. Okay, thank you. Alright.
bila nak tulis sebelum ni, bila tak ada direction, awak boleh ikut suka awak nak tulis PQ or QP. Semalam cikgu tengok jawapan Masara. Cikgu tengok jawapan Masara ada silap sikit. Okay, because dia tak ikut, bila dah ada direction, cikgu tak pasti Masara tulis sama ada dekat yang mana satu, salah satu ni dia ada yang salah lah. Okay, PQ ni dia tulis betul. Okay, PQ. Kemudian E2 tak boleh tulis PQ. E2 kena tulis, bila nak tulis dia punya edges tu, dia punya edge tu, dia punya pair tu start dengan initial vertex. Okay, dekat sini initial vertex is Q. So QP. Okay, this one is QP. Right? Okay. Kemudian, okay, untuk E3 PR. Okay, tak boleh tulis RP. Okay, E4 RQ bukan QR. Okay, untuk loop dia tak ada tulis direction okay, bukannya tersilap, diagram ni tak silap. Okay, untuk loop dia tak ada direction. Loop ni dia ada semacam cikgu dah explain in previous class, dia ada yang direction dia sama ada clockwise ataupun anti clockwise. Okay, satu untuk keluar dan satu lagi untuk masuk. Okay. Okay. Next question. For each graph, determine V untuk vertex, E untuk edge, okay, and then sum of degree by listing degree of each vertex. Okay, check your answer. Check your answer. Okay, untuk V, untuk A tu, itu undirected graph. Okay, undirected graph. Okay, cara tulisnya this one. Okay, PQRS. Okay, PQRS. Tulis saja. Okay, kemudian untuk H pun boleh tulis saja. Yang ni tak ada awak arrange pun tak ada masalah. Awak nak tulis PQ boleh, nak tulis QP pun boleh. Because this one undirected graph. Okay, kemudian sum of degree. Okay. Alright, kat sini cikgu dah state dekat sini sum of degree by listing degree of each vertex. Ada cikgu tengok semalam yang jawab dia terus tulis dia guna formula. Okay, iaitu dia guna formula 2E. Okay, 2E dia tengok kat situ H ada 4. Then 4 times 2 equals to 8. Okay, jawapan dia betul. Jawapan dia memanglah sum of degree is 8. Tapi tengok soalan betul-betul. This question asks you to list the degree of each vertex. Okay, awak buat betul tak yang lain-lain? Yang lain-lain, yang ni jawapan cikgu yang buat okay, yang cikgu tunjuk yang ni. Okay. Yang cikgu yang tulis this one. Okay, DP means that degree of vertex P. Awak tengok degree of vertex P yang keluar daripada P tu ataupun yang dekat P ada 1, 2, 3. Okay, and then DQ ada 2. Okay, kemudian untuk DR ada 2 juga. DS 1. Ini yang maksudnya by listing. You list one by one and then you sum up. Alright, then dapat 8 kat sini. Okay, bukannya awak boleh terus tulis formula. Sebab kat soalan dah memang state by listing the degree of each vertex. Okay, next kita tengok untuk question B. Question B, okay, cara nak list dia punya vertex sama saja, awak boleh list. Untuk H, okay, untuk H awak mesti tengok direction. Okay, tengok direction PQ and then PS, RP, bukan PR because tengok direction dia daripada R ke P. Alright, and then RQ. This one. Okay. And then how to list the degree of each vertex? Dia kena tambah sikit D in. Okay, maksudnya degree in. Degree in what? Degree in vertex P. Ataupun kalau satu lagi, dia mesti ada D in dengan out. D out. Okay, out of P. Based on the diagram lah, based on the graph given. Dia ada in
Kalau ada in, tulis D in. Okay, degree in. Kalau dia ada direction yang keluar daripada that vertex, D out. Okay, yang ni D in P awak tengok ada satu sahaja, this one. Okay, satu. And then out, yang keluar ada 2. Alright. D in Q, yang masuk ke dalam Q, ada satu sahaja. Cikgu tulis 2. 2 lah, betul, ada 2. Yang ni satu lagi. Okay, in Q ada 2. Okay, out Q tak ada lah, dalam ni dia tak ada out Q. Okay, tak ada H yang keluar daripada Q. So dia tak ada out Q, D out Q. Okay, and then R cuma ada out sahaja. Ada 2. Alright, and then D and in S. Yang masuk dalam S cuma ada 1. So total akan dapat 8. Memang dia akan dapat jumlah twice of H. Okay, walaupun ini directed graph, jumlah untuk H akan dapat doubles of H. Degree of degree of vertex tu, degree apa dia panggil, degree of vertex. Degree of vertex, sum of degree of vertex akan sama twice of H. Okay, alright. Then question C. Question C ini undirected graph, dia tak ada arrow. Okay, listing. Awak boleh listing yang ni sama je. Okay, yang awak dah belajar sebelum ni. Okay, kemudian tulis untuk degree A berapa, degree B berapa, degree C berapa. Ini cikgu rasa awak semua boleh buat. Okay, alright. And then untuk D, kena yang ni vertex sama. Untuk H, kena based on, untuk H kena based on dia punya in dengan out tu. Okay, kena start dengan initial vertex followed by the terminal vertex. Okay, kita tinggal juga tu kurungan. Okay, C. Untuk C, mana ada C? Silap ni. Sepatutnya apa ni? AB, tengok satu one by one. Yang ni AB, and then AC, CA, BC. Yang ni sepatutnya apa guys? Satu lagi apa? Ya, BB. Okay, BB. Alright, bukan CC, silap tu. Okay, kemudian awak list dia punya degrees. In dengan out berapa, dah akan dapat total 10. Okay, next kita akan tengok weighted graph dengan unweighted graph. Ni jawapan Azna, tak apa, Azna dah tulis, kita tolong tengok apa yang Azna tulis. Okay, Azna boleh cakap Azna? Kawan-kawan nak dengar suara? Boleh cakap? Okay. Apa dia weighted graph dengan unweighted graph? Kenapa dia double lah? Sekejap, dekat cikgu dia dengar double. Awak dengar double dah dekat Teams? Saya tak dengar langsung. Tak dengar langsung? Okay. Okay, tak apa. Azna sebut. Azna? Tak dengar lah. Sorry. Tak apa. It's okay. Mungkin connection cikgu yang ni. Tak apa Azna. Okay, thank you Azna. Okay. So, weighted graph. Apa dia weighted graph? Weighted graph associate with a value. Bila kata weighted graph, H ni, okay. Sebab tu cikgu letak kat luar tu H. Okay. H associated with value or a weight. Okay. Contoh daripada katakan ini A, yang ni B. Okay. This one. Weighted graph. Okay, sama dia boleh sama ada directed graph or undirected graph. Okay, ni contoh kalau AB dia undirected graph, dia ada kat sini tulis 2 km. Means that distance between vertex A to vertex B is 2 km.
Dia ada value pada dia punya age tu, dia ada value. Tak kisah sama ada dalam distance ke, cost ke, ataupun kat sini Azna bagi example travelling time dengan cost. Okay, apa-apa pun boleh asalkan dia ada value pada dia punya age. Untuk unweighted graph, okay, dia punya age not associated with value or weight. Yang sebelum ni awak tengok example-example yang sebelum ni, actually unweighted graph. Bila dia tak ada, okay, dia tak ada value pada age tu. Okay, dia tak ada distance ke, dia tak ada cost ke kat situ. Okay, for example, untuk unweighted graph yang ni Azna bagi flow map dengan tree map. Ada contoh yang lain? Siapa yang dia bagi contoh yang lain? Ada? Example? Trivikram ada contoh lain selain daripada flow map and tree map? Tak ada. Okay. Alright. Okay, so kita tengok yang seterusnya, draw a directed graph based on given information. Determine whether there is isolated vertex. Okay, macam mana nak draw? Ini jawapannya. Awak boleh compare dengan apa yang awak jawab. Okay, cikgu tunjuk juga semula supaya awak tahu macam mana nak draw. Okay. Okay, draw directed graph. Mula-mula awak tulis sahaja, okay, vertex yang ada. Vertex A, vertex B, C, and D. Okay, kemudian, okay, lepas dah tengok vertex, okay, tengok dia punya edge. AB. AB maksudnya ada edge connect A dengan B. Okay, yang mana initial vertex? Yang mana terminal vertex? Guys. Boleh dengar cikgu dalam Teams? Ya, cikgu. Yang mana initial vertex, yang mana terminal vertex? Untuk AB ke cikgu? Ya, untuk AB. Initial vertex A, terminal vertex B. Ya, initial vertex A, terminal vertex B. So arrow daripada A ke B. And then AC. Okay, A is the initial vertex. Okay, C is the terminal vertex. Okay. Alright, go one by one macam awak buat exercise yang sebelum ni. And then CB, daripada C ke B. Okay, this one answer. Okay, kalau tengok dia based on this diagram yang dah kita draw, D is not connected with any edge in this graph. Okay, so apa yang sebenarnya D ni apa? D is apa dia? Isolated vertex. Okay, dia masih dalam set of vertex. Dia masih dalam set of the graph. Okay, kalau kita tulis G is equals to VE. Dia masih lagi dalam this set. Okay, tapi dia tak connect with any other vertices yang dalam that graph. So D is known as isolated vertex. Okay, boleh faham dengan isolated vertex? Alright, next kita pergi ke question B. Awak sunyi je hari ni ya. Awak okey ke tak ni? Sunyi je rasa. Okay, there is a loop at vertex K and LM. LM is a multiple edge. Okay, baca betul-betul this question. Loop at vertex K. Ada loop pada vertex K. Kemudian LM is multiple edge. Okay, such that dia dah bagi degree. Okay, sebelum ni awak pernah buat soalan yang dia dah bagi degree untuk each vertex, tapi itu undirected graph. Kalau directed graph dia bagi in dengan out. So awak kena tengok pada soalan tu. Okay, ni jawapan Azna. Okay, nak tengok jawapan Azna betul ke tak? Kita tengok dulu. Kita try tengok dulu. Okay, bila nak buat this question, awak mesti start dengan loop and multiple edge dulu. Okay, dia dah ada, dia bagi loop pada K and multiple edge pada LM. Okay, kita tengok pada senarai. Okay, this one, jalan senarai yang ada dalam the degree, nama-nama vertex yang ada. Semua ada berapa vertex di sini?
Ada berapa vertex? J, K, L, M. Ada 4 vertex. Okay, dan kita akan start dengan loop. Loop pada yang mana? Loop pada which vertex? Loop K. K. So kita lukis K. loop pada K. Okay, lukis loop pada K. Alright. Kemudian LM multiple H. So kita connectkan LM dengan multiple H. Dia ada 2 H kat situ. Okay. Right. And then baru kita go through dengan degree yang dia dah bagi. D in J. D in J equals to 1. Okay. D in J equals to 1. Kita kena fikir. Alright. Think. J nak connect dengan yang mana? Okay. Let's say kalau awak kata J connect dengan K. Awak tengok semula pada K. D out K equals to 2. Okay. D out K equals to 2. Sekarang ni, rasa-rasa betul tak J tu connect dengan K? Ha. Boleh tak? Betul, cikgu. Boleh. Boleh. Boleh? Boleh. Okay. Okay, kita akan tengok nanti. Boleh ke tak boleh. Lepas tu J out D degree out J. Degree out J. Oh maksudnya, okay awak tengok total ni ada 3. Ada 3 degrees. So means that dia memang connect with other 3 vertex. Okay, sambung je dulu. Okay, sambung je dulu. Okay. Kemudian, okay baru sekarang ni kita nak determine yang mana satu direction yang masuk dalam J, yang mana satu keluar daripada J. Okay, kalau kita kata, J ke K. Okay, kita try tengok kalau J ke K. Alright, kalau J ke K, okay, kita tengok semula K. Alright, kat sini K dia bagi in K2, out K2. Actually daripada 2 tu, sebab tu semalam ada Regis tanya cikgu -1 tu maksud apa? Tu cikgu sebenarnya note cikgu tu, cikgu terlupa nak padam. Okay, dia kena -1 because dekat K ni ada loop. Okay, maksud dekat sini dia yang loop ni ada yang in, ada yang out. Okay, so kita -1. Okay, so sekarang ni dekat K, kalau kita letakkan J masuk ke dalam K, alright. Kemudian, okay, kita tengok balik dalam K. So balance dia kat sini tinggal 1 degree, yang cikgu bulat tu. Okay, alright. So kalau kata ni masuk ada 1. Masuk dalam K ada 1. Keluar daripada K ada lagi 1. Okay, so kita boleh connect. Kita try saja. Awak kena try and error. Okay, dia keluar daripada K 1. Alright. Okay. Lepas tu, okay, D in J ada 1. Okay, katakan awak nak letakkan, okay, awak nak letak degree dia masuk ke sini. Okay, M masuk ke J. Awak tengok out M ada 1. Tapi sebenarnya kat sini dia ada 1 masuk, ada 1 keluar. Ada 1 masuk, ada 1 keluar. Okay. Sebenarnya cikgu nak explain pun agak susah juga. Okay. Tapi awak kena try. Okay, dah try tu baru awak akan tengok semula jawapan awak betul ke tak betul. Okay, so kita akan tengok jawapan Azna ni. Okay, ni jawapan Azna. Okay, kita explore dulu jawapan Azna. Okay, cikgu padam dulu this one. Okay, sekejap Okay. Kita tengok D in J. Yang masuk dalam J ada 1. Okay, this one correct. D out J. Sekarang ni jawapan Azna betul tak? D out J ada 2. Sepatutnya ada 2. Azna cuma ada buat 1. Ya Azna? Betul tak this one? Salah. Okay, sebab out J ada 2.
Okay, out J ada 2. So mungkin awak boleh connectkan ke M, out. Okay. Okay, so D in J 1 betul. Okay, ni dah selesai. D out J equals to 2. Okay, this one equals to 2. Okay, dah cukup. Alright, kemudian D in K. Tadi cikgu dah bagi tahu ni kena -1, kena -1 sebab ada loop. Okay, maksudnya kita kena cari tengok. Okay, in K yang lain selain daripada loop, ada 1 kat sini. Okay, this one betul lah. Okay, dia ada masuk 1. Alright. Okay, selesai kat sini. Out K pun ada 1. Yang ini, 1. Alright. And then D and in L, yang masuk ke dalam L ada 1. Okay, this one betul. Alright, cukup. Out L ada 2. Yang ni based on jawapan Azna. Jawapan awak mungkin berbeza macam cikgu sebut tadi. Yang ni cikgu bagi tadi, yang cikgu tunjuk contoh tadi tak complete lagi ya. Okay, cikgu tengok masa dah tak cukup sebenarnya. So cikgu teruskan dengan jawapan Azna. Okay. Kemudian tengok M pula. Okay, out tadi dah cukup 2. Okay, kita tengok M. In M, okay, in M ada 3. Cukup tak situ? Based on diagram yang daripada Azna punya. Cukup tak? Cukup 3 tak? In M 3. Cukup? 1, Cikgu 2. yang multiple edge, satu keluar, satu masuk dalam kan cikgu? Dia mana-mana pun boleh. Tu cikgu Dua-dua kata pun tak. masuk. Boleh dua-dua masuk, dua-dua keluar pun tak ada masalah. Atau Multiple mix pun edge. boleh. Ya. Satu keluar, Ah. satu masuk pun boleh. Macam contoh yang cikgu tunjuk ni, cuba kita tak explore lagi betul tak betul jawapan cikgu. Okay, so awak kena explore tengok. Nanti sebab cikgu teruskan kepada jawapan Azna sebab masa dah tak cukup ni, cikgu nak kena giling dengan suami cikgu ni. Okay, M, degree out M. Degree out M kat sini ada 1. So jawapan yang ni cuma Azna tadi tak cukup lagi 1 degree, 1 H. Ya Azna nah? Okay, jawapan awak yang lain-lain mungkin berbeza dengan jawapan Azna. Okay, macam contoh cikgu tunjuk ni. Cuma cikgu tak tahu lagi betul ke tak betul sebab kita tak habis buat lagi. So caranya awak tengok one by one. Degree in, degree out. Cukup tak semua tu? Okay, macam tadi Rijaz ada tanya, boleh ke dua-dua keluar, dua-dua masuk? Boleh. Sama ada 1 masuk, 1 keluar pun boleh untuk multiple H. Okay, alright. So itu sahaja yang kita nak kongsikan, discuss pada hari ini. Okay. Ada soalan? Ada soalan? Ada yang tak faham ke lagi? Untuk directed dengan undirected graph. Directed dengan undirected graph. Ada masalah tak? Tak ada. Tak ada. Okey. Yang mungkin yang nak jadi susahnya dekat yang nak draw tu. Okey, bila nak draw awak kena duduk bertenang, okey? Tak boleh tak boleh serabut-serabut, awak kena fikir betul-betul, tengok. Okey, follow mula-mula tengok ada berapa bilangan edge, berapa bilangan vertex yang ada, and then tengok ada loop. Kalau ada loop, lukis loop dulu, dan juga lukis dia punya multiple edge kalau ada multiple edge. And then baru awak tengok dekat degree in, degree out tu. Okay, then awak kena try and improvement lah. Okay, kalau rasa okay dah buat dia punya out, tiba-tiba tengok-tengok degree dia yang bila dah combine tak betul. So awak kena perbetulkan semula. Okay, alright. Untuk next class, cikgu dah nak start dengan macam cikgu cakap lah, cikgu nak buat awak punya group assignment. Okay, untuk group assignment. Okay, sekejap Okay, nak buat group assignment. Jadi cikgu akan bagi assignment dalam ni lah. Bila dalam ni actually nanti bila kelas, okay, cikgu nak buat sebagai kat mana itu cikgu ada tengok boleh breakout. Maksudnya bila buat teams ni, cikgu boleh pecahkan awak masuk dalam beberapa room. Okay, maksudnya group 1 duduk bincanglah awak dalam group masing-masing.
Maksudnya Iya, orang lain cikgu. faham tak? Orang lain faham tak Ya, apa ya. yang cikgu nak Ya, sampaikan ni? saya faham, cikgu. Ha, Saya dia faham, cikgu. dalam ni nanti cikgu pun sebenarnya baru duk tengok explore. Semalam cikgu ada nampak perkataan break room semalam. Okey, maksudnya awak duduk dalam grup awak dan awak bincangkan. Okey, apa yang cikgu nak awak bincang? Okey, dengar betul-betul lah yang dalam Google Meet pun dengar. Okey, apa yang cikgu nak awak bincang adalah untuk kalau awak refer textbook. Okey, tengok dalam textbook. Page berapa Sekejap Dalam textbook page 138. Dia bagi dalam example 8. Okey. Dekat situ dia bagi directed graph. Okey, dan directed and weighted. Directed and weighted graph. Itu example yang dia bagi. So apa yang cikgu nak buat awak buat? Okey, awak cari 3 orang kawan awak. Cikgu tak tetapkan. Okey, cari 3 orang. Okey, untuk awak discuss. Okey, semasa kelas untuk minggu depan untuk discuss. Awak build awak punya sendiri graph. Okey, tak kisah awak nak buat tentang jalan ke ataupun awak nak buat tentang kos ke, tak kisah. Sebab tu cikgu nak awak bincang dalam grup dan awak come out with your own directed and weighted graph dan awak cuba nanti awak boleh explain kat cikgu which one is contoh kos yang paling rendah. Kalau nak macam mana nak dapatkan kos yang paling rendah daripada town A ke town V contohnya. Okey. Ni Diana kongsi apa Diana? Cikgu tengok. Diana kongsi apa? Form apa tu? Kehadiran. Oh, kehadiran. Oh, terima kasih Diana. Terima kasih dia membantu cikgu hari ni. Okey. Boleh share dalam Telegram sama Nah. Okey. Apa cikgu cakap tadi? Okey. Contoh kalau awak nak buat distance between A ke Z. Macam contoh dalam example 8 tu dia tunjuk distance daripada vertex 1 hingga ke vertex 5. Mana the shortest distance? Mana the longest distance? So awak come out with your own graph. Okay. Yang awak boleh create situation. Okay. So nanti awak cuba explore. Okay. Dan awak pilih 3 orang 3 orang untuk dapatkan grup awak. Nanti bagi tahu dalam grup Telegram siapa grup awak. Supaya orang lain tak cop dia dah. Contoh lagi Regis nak cop siapa? Cop siap-siap. Okey. Lepas tu orang lain dia tak boleh ambil dah kawan tu. Okey. Dan nanti kita akan buat dalam Meet. Kalau yang dulu dalam Google Meet, yang dalam Teams akan buat dalam Teams. Bincang semasa kelas. Okey, mungkin awak dah ada idea, awak boleh terus masa kelas tu awak terus cikgu akan bagi platform untuk awak buat. Maksudnya contoh cikgu akan bagi PowerPoint ke, cikgu akan bagi OneNote ke untuk awak sama-sama brainstorm dan kumpulkan hasil yang awak ada pada kelas nanti. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Okey, boleh isi kehadiran. Terima kasih Diana. Yang form tu kan? Oh, cikgu tak edit lagi. Ya, dia katanya question 5A dia sesuai dengan 6. Okey, tunggu. Nanti cikgu edit dulu form tu sebab hari tu ada kena submit task kan dalam tu kan? Okey, nanti cikgu akan edit dulu dan nanti dalam 15 minit lagi awak isi kehadiran. Okey, actually siapa yang masuk Teams ni kehadiran dia auto cikgu boleh nampak dah. Okey, dan cikgu boleh isi masuk dalam form dalam cikgu punya data. Okey, yang selain daripada Teams ni memang tak ada bukti kat cikgu lah yang awak hadir. Okey, cikgu kena tengok balik awak kena isi dalam Google Form. Okey, so terima kasih untuk cooperation awak hari ini. Okey, itu sahaja dan kita boleh bergambar. Boleh on kamera. Minta maaf lah, hari ni cikgu rasa macam cikgu kalut-kalut lah sebab rasa macam terganggu bila cikgu nak kena bertukar-tukar dengan suami ni. Sekejap, cikgu tak stop presentation lagi. Okey, cikgu stop presentation. Yang lain? Okey, yang dalam Google Meet dah boleh leave dah Kalau nak leave.